请大家同心默祷，doa dalam hati. Hari Amen，奉主耶稣圣名会前诗颂，请大家打开赞美诗第355首，355首355。第一节阿伯达玛。在我心，并非世界所赐，无人能夺取这平安。虽有云和热，虽有水面艰难，我心永远有着这平安，永远就在我心。第二节爱kedua。第三节阿德希尔。请大家再打开赞美诗第382首476 382 476。第一节阿伯达玛。第二节爱kedua。
三节 I are here。光明清晨在望，就走在林，那时候同醉下，今晚风景是我有这一生，我在错过喜乐聚散今晚，我灵安稳，在我悲哀等待，荣耀天国，安稳不了家。请大家再打开赞美诗第389首 389 389 389。第一节pertama。静静更静静，久久心怀，因我更静静到主跟前来，救主怀抱，靠你胸怀。第二节 I kedua。静更静静，主如心，不归中共有奉献做礼品，危险我都会不伤心灵，不救主保许我罪得洁净，不救主保许我罪得洁净。第三节 I ketiga。宁静更静静，我愿属主，不退流于心平静地托住，愿撇下一切，就日复。唯有的耶稣，他为我受辱；唯有的耶稣，他为我受辱。第四节 Ada here。静静更静静，终身不足。直到见荣耀在主怀拥束，永远不止息，永无尽境。愿尽我救主更静静安住。静静我救主更静静安住。请大家再打开赞美诗第391首 391 391 391。第一节 pertama。天山川地地，不忘了路没说。
kedua.第三节 after here。师生到此，哈利路亚。请大家低头默祷。 Sama-sama doa dalam hati. Amen。奉主耶稣基督圣名，我们开始聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian. 我们大家一起站立唱赞美诗152首。 Sama-sama berdiri dan nyanyi kidung bilangan 152. Thank you.
坐。 Silakan duduk. 感谢我们慈爱的天父天上的真神耶稣基督， Syukur atas Bapa kita di sorga, Tuhan yang benar, Yesus Kristus. 因为他的祝福、他的带领、 Atas berkat dan pimpinannya 他对我们的眷顾 dan penjagaannya kepada kita. 我们到今天仍然的能够一起聚会、一起敬拜神。 Sehingga pada hari ini kita masih dapat sama-sama berkumpul dan berkebaktian beribadah kepada Tuhan. 虽然还是各自留守在家在家来去参加线上的聚会。 Walaupun kita masih masing-masing berada di dalam rumah mengikuti kebaktian dalam talian, 那这总是还是耶稣给我们的恩典 namun ini tetap adalah anugerah yang Tuhan berikan. 也是神给我们所预备的。 Juga Tuhan yang sediakan bagi kita. 我们接下来就一起祷告， Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 我们祈求天父真神耶稣基督与我们同在， Kita mohon Bapa kita yang di surga, Tuhan yang benar, Yesus Kristus menyertai kita, 祝福带领我们， memberkati dan memimpin kita. 同心祷告。 Sehati berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。基督要上为主祷告。
Amen。哈利路亚，在主里向各位在线上所有的同工、长子传道还有主所爱的同龄弟兄姊妹、朋友们，问候大家平安。 Haleluya, di sini menyampaikan salam kepada semua saudara-saudari, rekan-rekan sekerja, para pendeta penatua, diakon, dan rekan-rekan sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. 我们感谢主耶稣赏赐的平安和机会。 Kita bersyukur atas damai sejahtera dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. 再一次让我们能够大家一起聚会敬拜神。 Membuat kita sekali lagi boleh sama-sama berkebaktian beribadah kepada Tuhan. 在这一次的聚会，小弟以一句神的复合名词作为我们大家的学习。 Pada kebaktian kali ini, saya akan menggunakan suatu kata nama majmuk Tuhan sebagai perkongsian pembelajaran bersama. 耶和华以勒。 Tuhan menyediakan. 我们先请看创世纪的22章。 Mari kita lihat di Kejadian pasal 22. 创世纪22章 Kejadian pasal 22 14节。 ayat 14. 创世纪22章14节。 Kejadian pasal 22 ayat 14. 亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备。 Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 这是记载了亚伯拉罕给在一个地方，就是他献祭的那个地方，就起了一个名字。 Di sini mencatatkan peristiwa Abraham memberi nama kepada suatu tempat di mana dia membuat persembahan. 这个地点是在哪里呢？ Di manakah lokasi tempat itu? 那如果我们上文看的话，22章2节，就是神要亚伯拉罕到摩利亚山去。 Kalau kita lihat di konteks di atas di Kejadian pasal 22 ayat 2, Tuhan mahu Abraham pergi ke tanah Moria. 所以在摩利亚山这个一个地方献祭然后这个亚伯拉罕就给那个地方起名叫耶和华以勒。 Jadi di suatu tempat di tanah Moria dia membuat persembahan di sana. Kemudian Abraham memberi nama tempat itu sebagai Tuhan menyediakan. 耶和华以勒是圣经中的神复合名词。 Tuhan menyediakan ini merupakan suatu kata nama majmuk di dalam Alkitab. 中文圣经就把这个原来的字翻成耶和华以勒，就是 Jehovah Jireh。 Kitab bahasa Cina menggunakan terjemahan bahasa asal yaitu Jehovah Jireh. 那它的意思呢，就在14节所说的神必会预备。 Maksudnya dia dikatakan di ayat 14 yaitu Tuhan menyediakan. 所以在印尼文的圣经里面就把这个名词直接翻译成它的意思，神必预备。 Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dia terus menggunakan maksud perkataan itu yaitu Tuhan menyediakan. 一般上这样的圣经中的神的复合名词，它是把神的名词再加上的动词形成的。 Biasanya kata nama majmuk Tuhan di dalam Alkitab ini dia akan menggunakan suatu kata nama tambah dengan suatu kata kerja. 还记得在上个月有在一个聚会的时候跟大家分享了耶和华沙龙。 Jadi ingat lagi pada bulan yang lalu dalam kebaktian pernah kita kongsikan satu tema yaitu Tuhan Jehovah Shalom， Jehovah Shalom， 就是神赐平安， yaitu Tuhan memberikan damai sejahtera. 那现在我们要查考的是耶和华以勒。 Tapi sekarang yang kita akan kaji ialah Tuhan menyediakan. 所以圣经中的这样的复合名词呢，对我们来说其实有很重大的一些教导。 Sebenarnya kata-kata nama majmuk di dalam Alkitab ini ada pengajaran yang sangat penting bagi kita. 亚伯拉罕给这个地方这样的一个起名，不是没有缘故的。
Abraham memberikan nama sedemikian kepada tempat ini bukan tiada sebab. 因为圣经也把它记载下来， Karena Alkitab pun mencatatkannya. 是要这样利用的这个名字呢，让我们来去认识神，认识神的作为。 Ini mahu kita melalui nama ini dapat mengenali Tuhan, mengenali perbuatan Tuhan. 也更让我们大家有明白神的旨意。 Juga membuat kita memahami kehendak Tuhan. 好，那现在亚伯拉罕就给这个地方起名了耶和华以勒， Jadi sekarang Abraham telah menamakan tempat ini Tuhan menyediakan. 也就是说神必预备。 Maksudnya Tuhan pasti sediakan. 那他为什么会出现这个名字呢？ Jadi mengapakah munculnya nama ini? 我们先看22章第1节。 Kita lihat pasal 22 ayat 1. 22章第1节， Pasal 22 ayat 1. 这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。” Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. 好，对亚伯兰来说，第1节这句话他只有下半节，他看不到上半节。 Nah, terhadap Abraham pula, baginya dia cuma nampak kalimat bawah ayat pertama ini, tidak nampak kalimat atas. 亚伯拉罕应该只知道说，神一呼叫他亚伯拉罕。 Abraham mungkin hanya tahu saja Tuhan memanggil dia Abraham. 是啊，亚伯兰就知道这个。 Abraham cuma tahu itu saja. 他说：“我在这里。” Kata Abraham, ya Tuhan. 但是他不知道上半节的那句话， Tetapi dia tidak sedar tentang kalimat atas. 因为上半节那句话是写给我们看的， Sebab di kalimat atas itu dituliskan untuk kita. 告诉我们什么呢？ Bagi tahu kita apa? 神要试验亚伯拉罕。 Bahwa Allah mahu mencoba Abraham. 所以从这个第2节开始呢，亚伯拉罕其实都还不知道神在试验他。 Jadi mulai dari ayat 2, Abraham masih tidak tahu bahwa Tuhan sedang menguji dia. 所谓的不知道，就是说他不知道第1节的那一个所写出来的那个意思。 Nah, dia tidak tahu maksudnya, dia tidak tahu maksud dalam ayat pertama itu. 但是他最后呢，在14节，他就给那个地方起名叫耶和华以勒。 Tetapi pada ayat 14, dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. 好，那从第1节一直到14节，就给我们一个这样的一个了解。 Melalui ayat 1 hingga ayat 14 itu memberikan kita suatu kefahaman. 神试验亚伯拉罕， Tuhan mencoba Abraham. 后来亚伯拉罕认识的神是耶和华以勒， Kemudian Tuhan yang Abraham kenal itu adalah Tuhan menyediakan. 所以22章是等于神在给亚伯拉罕的测验。 Jadi pasal 22 ini merupakan suatu ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. 22章来说，给亚伯拉罕是一个考卷 Pasal 22 ini bagi Abraham ini ialah satu kertas soalan. 他通关了， Dia telah lulus. 因为他在试验的时候成功了，明白了。 Karena dalam pengujian itu dia berjaya, dia paham. 神要试验亚伯拉罕什么呢？ Apakah yang Tuhan mau menguji Abraham? 不简单。 Tidak senang. 来看22章第2节， Kita lihat pasal 22 ayat 2. 神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。” Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. 神给亚伯拉罕的试验， Ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham 不逻辑的， tidak logik, 不理性的， tidak rasional, 不人道的。 tidak berperi kemanusiaan. 为什么呢？ Kenapa? 神跟亚伯拉罕说 Tuhan bagi tahu Abraham,：“ 你的儿子 anak kamu, 就是你独生的那个， yaitu anak tunggal itu, 你所爱的， yang engkau kasihi itu. 做什么呢？ Mau buat apa? 把他带到摩利亚山的一个地方。 Bawa dia ke suatu tempat di tanah Moria. 这个时候，亚伯拉罕住在哪里？ Pada masa itu, Abraham tinggal di mana? 如果我们看21章的33、34节，我们就可以知道亚伯拉罕在别是巴。 Kalau kita baca Kejadian pasal 21 ayat 33 dan 34, kita tahu Abraham tinggal di Beersheba. 所以别是巴
要到摩利亚山的这个地方 dari Beersheba mau pergi ke tanah Moria. 按照如果我们看22章的第4节的话， Kalau kita rujuk pasal 22 ayat 4, 就是要走3天的路才看得到。 harus jalan perjalanan 3 hari baru nampak. 因为摩利亚山在地图来说，就是别是巴的东北部。 Sebenarnya tanah Moria ini berada di sebelah timur utara dari Beersheba. 这个是蛮远的一个路。 Jadi perjalanan ini agak jauh. 好，另外呢，神要试验的是说，把自己心爱的独一的儿子以撒献成燔祭。 Ujian Tuhan adalah mau dia mempersembahkan anak yang disayangi dia itu sebagai korban bakaran. 燔祭 Korban bakaran. 是怎么样的一个祭？ Apakah jenis korban ini? 如果大家你要知道燔祭是怎么献的话， Kalau kalian mau tahu bagaimana mempersembahkan korban bakaran 你可 ini, 以参考利未记的第1章， kamu boleh membaca di Imamat pasal 1. 牛啦、羊啊， Ada kambing, ada lembu, 对，怎么样？要把它宰杀， harus menyembelinya, 要剥皮， harus membuang kulitnya, 要把那个肉切成筷子， haruslah memotong-motongkan 然 daging-dagingnya, 后柴放在火上，这些就牲畜的这个肉就摆在上面烧，成为馨香之祭。 lepas itu letak kayu api, kemudian letaklah binatang-binatang ini dan dipersembahkan, dibakar sebagai suatu persembahan wangi-wangian. 问题神试验这个亚伯拉罕不是献牛献羊， Masalahnya ialah kali ini Tuhan menguji Abraham bukan mau dia mempersembahkan kerbau ataupun kambing. 是要把神给他应许的这个儿子独生子以撒献为燔祭。 Tetapi dia mau Abraham mempersembahkan anak yang dijanjikan ini, yang tunggal ini sebagai korban bakaran. 神这样的试验不逻辑的， Ujian Tuhan begini tidak logik, 不理性的， tidak rasional, 不人道的， tidak berperi kemanusiaan. 但是这就是神的试验呢。 Tetapi inilah ujian Tuhan. 那真的神要亚伯拉罕把以撒杀了、剥皮、切筷子，献为燔祭吗？ Jadi apakah Tuhan betul-betul mahu Abraham mempersembahkan Ishak, membunuhnya, membuang kulitnya, memotong-motongnya, kemudian bakarnya? 按照圣经的记载，不是。 Ikut catatan Alkitab, bukan. 原来神通常会把我们摆在一种测验当中的时候， Selalunya ketika Tuhan meletakkan kita di dalam sesuatu ujian, 虽然这个试验好像不逻辑，好像不可以的， walaupun ujian itu seperti tidak logik, seperti tidak patut, 但是我们可以从这个22章里面可以看得到的，神有对亚伯拉罕的要求。 tetapi melalui pasal 22 ini kita dapat melihat permintaan Tuhan terhadap Abraham. 因为我们最后可以看到亚伯拉罕更加敬畏神， Sebab kita tahu selepas peristiwa ini Abraham lebih takut kepada Tuhan, 更加有信心， lebih lagi beriman, 让他更完美、更荣耀。 membuat dia lebih sempurna, lebih mulia. 所以对亚伯兰来说，他这一次的试验，他再一次认识神，这位神是耶和华以勒。 Jadi melalui pengujian ini Abraham lebih lagi kenal Tuhan ini, lebih lagi tahu Tuhan menyediakan. 各位弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 在我们一生当中，你在认识主耶稣的这个过程当中， dalam seumur hidup kita, dalam proses kita mengenali Tuhan, 你有看到你认识的你所认识的这位主耶稣基督是会给你预备的吗？ adakah kamu melihat bahwa Tuhan yang kamu kenal itu menyediakan bagimu? 那我们来看看亚伯拉罕他做了什么。 Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. 那我们又如何像亚伯拉罕一样实现耶和华以勒？ Dan bagaimanakah kita boleh mencontohi Abraham dan menunaikan Tuhan menyediakan? 第一， Pertama, 我们现在来看创世纪的第22章。 mari kita lihat Kejadian pasal 22. 22章我们看3节， Pasal 22 ayat 3. 第3节到第4节。 Ayat 3 hingga 4. 亚伯拉罕清早起来，
背上驴，带着2个仆人和他的儿子以撒，也备好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 第4节， Ayat 4. 到了第3日，亚伯拉罕举目远远地看见那个地方。 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 好，我们现在可以看到的就是亚伯拉罕的动作。 Jadi yang kita dapat lihat di sini ialah perbuatan Abraham. 第2节，神的试验就是神对他的要求。 Ayat 2, pengujian dari Tuhan, itulah permintaan Tuhan. 但是3节以下，我们看到亚伯拉罕有他的动作了。 Tetapi mulai ayat 3 dan ke bawah kita dapat melihat perbuatan Abraham. 真的，他要把他独生所爱的儿子，把他宰杀了，献为燔祭。 Dia benar-benar akan menyembelih anaknya yang tunggal itu dan mempersembahkannya. 所以他的测验最后给他什么评价呢？ Jadi apakah penilaian yang diberikan pada akhir ujiannya 我 itu? 们请看12节。 Kita sila baca ayat 12. 12节， Ayat 12. 天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。” Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." 所以从这个测验当中，神知道这个亚伯拉罕是怎么样，是一个敬畏神的人。 Jadi melalui ujian ini Tuhan tahu apa? Tuhan tahu Abraham ini seseorang yang takut kepada Allah, 敬畏神， takut akan Allah. 所以才会有耶和华以勒。 Oleh itu baru ada Tuhan menyediakan. 所以第一点让我们可以看到的，亚伯拉罕他做了什么，让我们可以看到耶和华以勒呢？ Jadi yang butir pertama, apakah yang dilakukan oleh Abraham supaya dia dapat melihat Tuhan menyediakan? 敬畏神。 Takut akan Allah. 所以敬畏神的这个过程里面，他见证了耶和华以勒，神必预备。 Melalui proses takut akan Allah ini, dia adalah memberi kesaksian bahwa Tuhan menyediakan. 所以加上刚才的3节、4节，一直往下，那就是亚伯拉罕信心的旅程了。 Jadi dari ayat 3, ayat 4 dan seterusnya, itulah perjalanan iman Abraham. 我们来看希伯来书， Mari kita lihat di Ibrani. 那希伯来书就有对这一方面做解释。 Nah, dalam kitab Ibrani ada memberi penjelasan terhadap aspek ini. 我们就用圣经来解释圣经， Kita menjelaskan Alkitab, menggunakan Alkitab. 请看希伯来书11章 Mari kita lihat Ibrani pasal 11, 17到19节ayat 17 hingga 19. ，11章17到19节。 Nah, pasal 11 ayat 17 hingga 19. 亚伯兰因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。 Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18节。 Ayat 论到 18. 这儿子，曾有话说：“从以撒生的才是称为你的后裔。” Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19， 19. 他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。 Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 希伯来书作者竟然把亚伯拉罕献以撒的这个行为动作呢，列为是一种信心的行为。 Jadi pengarang kitab Ibrani telah mencatatkan perbuatan Abraham yang mempersembahkan Ishak ini sebagai suatu perbuatan iman. 所以他敬畏神。 Oleh itu dia takut kepada Tuhan. 所以从哪里看得出呢？
Dari mana kita boleh melihatnya? 他对神的信心。 Imannya terhadap Tuhan. 信心不是一个口头语， Iman itu bukan suatu main cakap saja, 而是有行为来去并行的。 tetapi harus ada penyertaan perbuatan. 那现在我们来看亚伯拉罕的信心是怎么样以他的行为来佐证的呢？ Jadi marilah kita lihat bagaimana Abraham menggunakan perbuatannya untuk membuktikan imannya. 好，我们回到创世纪的22章。 Kita kembali ke Kejadian pasal 22. 22章， Pasal 22. 耶和华以勒， Tuhan menyediakan. 这个神必预备啊，这个预备这个字呢，还有一个意思说看见。 Perkataan menyediakan ini ada lagi suatu maksud yaitu melihat. 对，所以这个词除了有预备，也有看见的意思。 Jadi perkataan ini selain daripada maksud menyediakan, ada juga maksud melihat. 或者说神必看见。 Ataupun maksudnya ialah Tuhan pasti melihat. 所以这个词里面呢，我们在发现在亚伯拉罕身上出现了3次。 Perkataan ini kita lihat dia berlaku terhadap Abraham 3 kali. 我们现在来看创世纪22章里面发生在亚伯兰身上的3个预备，或者是3个看见。 Jadi sekarang kita akan lihat 3 kali menyediakan ataupun melihat ini berlaku kepada Abraham. 那第一个， Yang 我 pertama 们看22章第4节， kita lihat pasal 22 ayat 4. 到了第3日，亚伯拉罕举目远远地看见那个地方。 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 所以这句话再一次来佐证亚伯拉罕的信心， Jadi ayat ini sekali lagi membuktikan iman Abraham. 是神要亚伯拉罕他的信心的旅程中呢，知道哪里看见那个地方。 Tuhan mahu Abraham yang dalam perjalanan imannya itu dapat melihat tempat itu. 所以这是什么呢？信心脚步的测试。 Jadi ini merupakan ujian langkah-langkah iman. 对，他的脚步有没有信心啊？ Mau lihat langkahnya itu ada iman atau tidak? 有啊， Ada. 你看3节啊， Kita lihat ayat 3. 亚伯兰就清早起来了， Dia bangun pagi-pagi 他就准备好了 dan dia telah membuat persediaan. 啊，他就起来，然后起身往神所指示的地方去。 Dan dia bangun dan berangkat pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 亚伯拉罕没有开车的， Abraham tidak memandu. 他是准备的驴子啊， Dia cuma menyediakan keledai. 驴子很慢的， Keledai itu sangat 所以 lambat. 圣经说他走了3天啊， Oleh itu Alkitab cakap 3 hari dia jalan. 3天哦，不容易哦， 3 hari tidak senang. 所以他要预备食物啊， Yeah. 要预备在路上需要的衣服啦，睡的地方啦。 Jadi dia perlu sediakan makanan dan pakaian dan persediaan dalam perjalanan itu. 3天， 3 hari. 难道亚伯拉罕不知道那个地方要走3天吗？ Takkan Abraham tidak tahu tempat itu perlu jalan 3 hari? 知道， Dia tahu. 但是因为神说要那个地方，他就去啊。 Tetapi karena Tuhan cakap mau pergi sana, jadi dia pun pergi. 那为什么亚伯拉罕不说神啊？那就在别是巴这个地方就好了嘛？为什么要走那么远？ Jadi Abraham tidak mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan kita buat sajalah di Beersheba, kenapa mau pergi begitu jauh? 神这样的要求好像不人性呢， Permintaan Tuhan begitu seperti tidak berperi 要走 kemanusiaan kemanusiaan. 那么远啊！ Mau jalan begitu jauh. 但是亚伯拉罕没有这样反抗。 Tetapi Abraham tidak memberontak begitu. 第2节神说要这样，那3节亚伯拉罕清早起来就动起来了。 Ayat 2 Tuhan cakap perlu buat begini. Ayat 3 waktu pagi Abraham bangun dan berbuat demikian. 第4节说他的脚步就到了第3天了， Ayat 4 sudah mengatakan langkahnya itu sudah sampai hari ketiga. 就说远远的看见那个地方了。 Yaitu kelihatanlah kepadanya dari jauh. 所以这是他信心脚步的测试， Ini adalah ujian langkah-langkah imannya. 及格了。 Sudah lulus. 但是看见这个地方不代表及格完就完全的100分了。 Tetapi sudah nampak itu tempat, tidak maksudnya dia sudah lulus keseluruhan. 不是说看见某利亚山就好了。 Bukan katanya, oh sudah nampak tanah Moria, cukup. 那接下来还要把以撒献为反祭啊。 Seterusnya dia perlu lagi mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. 好，他就启程了。
Maka dia pun berangkat. 他就把那个2个仆人留下来。 Dia meninggalkan 2 orang hambanya. 如果你看第3节 Kalau kita baca ayat 3, 他有带着这个2个仆人嘛。 dia membawa 2 orang bujang. 那2个仆人在第5节的时候呢，他就叫2个仆人说：“你们就留在这里。” Jadi di ayat 5, Abraham pun mengatakan kepada 2 orang bujang itu, tinggallah di sini. 你就跟这个驴子留在这里啊。 Kamu orang tinggallah di sini dengan keledai ini. 那意思说亚伯拉罕跟以撒是不娶这个驴子啊，是走路的。 Jadi ini bermaksud Abraham dan Ishak ini tidak lagi menunggang keledai, mereka jalan kaki. 进入了另外一个信心的测试。 Jadi sudah masuk lagi suatu ujian iman yang 这是亚 berlainan. 伯拉罕跟童子以撒一起的时候， Yaitu ketika Abraham bersama budak si Ishak ini, 那他们就开始他们的行程了。 mereka mulalah perjalanan mereka. 这个时候呢，我们看第8节， Pada masa itu kita baca ayat 8. 因为亚伯拉罕跟孩子有对话， Karena Abraham dan anaknya ada suatu persembangan, perbualan. 孩子就问以撒就问他父亲亚伯拉罕：“你看有活财都有了，那个燔祭的羊羔在哪里？” Jadi si Ishak ini pun tanyalah, Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi di mana anak domba untuk korban itu? 所以第2次亚伯拉罕身上出现的预备或者是看见。 Jadi kali kedua ternyatalah menyediakan ataupun melihat di atas Abraham. 我们看8节， Kita lihat ayat 8. 这是第2次的看见或者是预备。 Inilah kali kedua melihat ataupun menyediakan. 亚伯拉罕说：“我儿啊，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是2人同行。 Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 燔祭的羊羔在哪里？ Di manakah anak domba korban 亚 bakaran? 伯拉罕怎么回答？ Apakah jawaban Abraham? 他没有直接说是你啊， Dia tidak terus cakap, oh kamulah itu. 这个是他跟神的关系啊。 Ini adalah hubungan di antara Abraham dan Tuhan. 亚伯拉罕要把自己的孩子献为燔祭的， Abraham harus mempersembahkan anak sendiri sebagai korban. 但是他向以撒说什么呢？ Tetapi apakah jawaban yang dia berikan kepada Ishak? 神必自己预备， Allah yang akan menyediakan. 神会让你看见的， Tuhan akan biar kamu melihat. 神会让以撒也看到神会预备。 Tuhan juga akan membuat Ishak melihat bahwa Allah akan menyediakan. 你看亚伯拉罕在教育这个孩子的时候，也是用信心来教导的。 Kita melihat Abraham ketika mendidik anaknya, dia juga mendidik dengan iman. 希望他的孩子以撒也如此向他爸爸看见神会预备。 Harap anaknya Ishak seperti ayahnya dapat melihat Tuhan menyediakan. 献燔祭的羊羔，神会预备的， Tuhan akan sediakan anak domba untuk korban bakaran. 好像神给他生了这个独生子以撒一样。 Seperti Tuhanlah yang melahirkan anak tunggal Ishak 所 ini 以这 kepadanya. 句话就是亚伯拉罕的信心了。 Ini dari ayat ini, inilah iman Abraham. 话语上的测试 Ujian dari segi perkataan, 是显出他信心的话。 yaitu perkataan yang menyatakan imannya. 还有一句话， Ada lagi satu ayat. 我们看第5节， Kita lihat ayat 5. 第5节， Ayat 5. 这个是他对2个仆人说的。 Inilah perkataannya kepada 2 orang 你们 bujangnya. 和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。 Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. 中文圣经说我跟童子去那里拜一拜，然后就回到你们这里来。 Alkitab Cina mengatakan, aku dengan anak kecil ini pergi ke sana sembahyang sekejap, kemudian balik ke sini. 是否不知道是亚伯拉罕回来呢，还是以撒回来，还是只有一个人回来？ Seperti Itu tidak tahu, kemudian kembali, satu orang kembali, ataupun 2 orang yang kembali. 后来我去查考一些的另外的翻译版本， Kemudian saya pergi mengkaji terjemahan Alkitab lain. 亚伯拉罕说什么？ Apa yang dikatakan 我 Abraham? 和童子往那里去拜一拜，然后他说什么？我们就是我跟孩子会再回来的。 Kata Abraham, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami 2 orang akan kembali kepadamu. 对印尼文是说我们要回来。 Ya, bahasa Indon cakap kami.
所以这是亚伯拉罕的信心啊， Inilah iman Abraham. 怎么会去那边献为反祭，还会回来吗？ Mana mungkin pergi ke sana mempersembahkannya sebagai korban, kemudian boleh balik lagi. 这是信心， Inilah iman. 他相信神会预备， Dia percaya Tuhan akan sediakan. 就算不会给他预备羊羔，就算把以撒杀了，神还会让以撒活过来。 Walaupun Tuhan tidak sediakan domba, walaupun sudah membunuh Ishak, Tuhan akan membangkitkan Ishak. 好，第三， Ketiga, 我们看创世纪的22章 kita lihat Kejadian pasal 22 13节， ayat 13. 是亚伯拉罕的第3次的看见或者是预备。 Inilah kali ketiga Abraham melihat ataupun menyediakan. 13节， Ayat 亚 13. 伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在周密的小树上，小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为反祭，代替他的儿子。 Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 是第3次亚伯拉罕在身上什么举目观看。 Inilah kali ketiga Abraham dia menoleh dan melihat. 所以那个预备也是有看见的意思。 Perkataan menyediakan juga ada maksud melihat. 这个是在亚伯拉罕身上，他看到了神给他的预备，就是不料有一只公羊。 Inilah suatu melihat yang berlaku di atas Abraham, yaitu dia melihat ada Tuhan sediakan seekor domba. 我真的让他看到神为他预备一只公羊。 Sememangnya Tuhan membuat dia melihat bahwa Tuhan sediakan seekor 那 domba 13 jantan. 节会怎么来的呢？ Kenapa ada ayat 13? 怎么会让他看见这个公羊呢？ Kenapa dia dapat melihat domba jantan itu? 那是因为在这个第10节的时候， Itu adalah karena di ayat 10亚伯拉罕已经伸手拿刀要杀他的儿子了， Abraham sudah menghulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 真的要把他杀掉了。 Memang mahu membunuhnya. 11节神借着使者就呼叫他不可动手。 Jadi ayat 11 Tuhan berseru melalui malaikat berkata, suruh dia jangan bunuhnya. 100分呐、 100 markah sudah. 因为神说：“我看见，我知道你是敬畏我的。 Sebab Tuhan berkata, aku telah melihat bahwa engkau takut akan Allah. ”所以他真的看到这个动作是亚伯兰真的要把儿子杀掉，献为反祭。 Jadi dia telah melihat perbuatan Abraham sememangnya mahu mempersembahkan, membunuh Ishak dan mempersembahkannya. 因此我们可以看到亚伯拉罕的信心， Jadi kita boleh melihat iman Abraham. 在乎这个3个动作， Itu bergantung kepada 3 perbuatannya. 他看见那个地方， Dia melihat tempat itu. 他说神会预备， Dia kata Tuhan akan menyediakan. 最后他果然的真的举目观看，就有公羊。 Kemudian dia menoleh dan melihat ada seekor domba jantan. 这是因为他行为上的这些动作来去佐证他的信心。 Ini adalah karena perbuatannya itu membuktikan imannya. 那后来雅各书也给这一个部分这样的一个解释。 Kemudian dalam kitab Yakobus juga memberikan suatu penjelasan. 我们请看雅各书， Kita lihat di surat Yakobus. 雅各书的第2章， Yakobus pasal 2. 雅各书2章的20节。 Yakobus pasal 2 ayat 好， 20. 对不起，我们看21节。 Maaf, kita lihat ayat 21. 21节， 21. 我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？ Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22节， Ayat 可 22. 见信心是以他的行为并行，而且信心因这行为才得成全。 Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 所以信心必须要加上行为一起跑的。 Jadi iman itu perlu tambah dengan perbuatan sama-sama bekerja sama. 如此来佐证了这个亚伯拉罕的信心， Dengan itu membuktikan iman Abraham. 让他可以看见是真的敬畏神的人。 Boleh melihat bahwa
dia itu sememangnya seorang yang takut akan Tuhan. 所以因为这样，他就顺服神的吩咐，以他的信心照着去做。 Oleh itu, dia pun turut kepada perintah Tuhan dan melakukannya menurut imannya. 所以这是亚伯拉罕看见的神所预备的。 Inilah Abraham melihat Tuhan menyediakan. 好，第二， Yang kedua, 我们怎么样可以感受到神必预备呢？耶和华以勒呢？ bagaimana kita dapat merasakan bahwa Tuhan menyediakan? 亚伯拉罕是怎么样感受到耶和华以勒？ Bagaimanakah Abraham merasakan bahwa Tuhan menyediakan? 神在摩利亚山上， Tuhan di atas tanah Moria, 这是神所指示的地方， suatu tempat yang ditunjukkan 要 Tuhan. 亚伯拉罕将以撒献为反祭。 Tuhan mau Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. 这是什么？ Apakah ini? 这是献祭，就是奉献。 Ya, mempersembahkan korban bakaran ialah sejenis persembahan. 你要神为你预备，我们要做好奉献的本分。 Kamu mau Tuhan menyediakan bagimu, kamu haruslah menjalankan kewajiban persembahan. 我们来注意啊， Mari kita perhatikan. 亚伯拉罕把以撒带到这个摩利亚山的前面的时候，还没有看到神预备。 Nah, ketika Abraham membawa Ishak pergi ke tanah Moria, dia belum lagi melihat Tuhan menyediakan. 带着以撒在路上走的时候，还是没有看见耶和华以勒。 Dia membawa Ishak dalam perjalanan pun, dia belum lagi nampak bahwa Tuhan menyediakan. 是到了这个亚伯拉罕筑坛了， Selepas Abraham mendirikan mezbah, 然后把孩子捆绑了， kemudian mengikat anaknya, 放在燔祭的柴上了， meletakkannya di atas kayu api mezbah itu, 还是没有看到神预备哦。 masih belum melihat Tuhan menyediakan. 什么时候？ Bila? 亚伯拉罕伸手拿刀要杀的时候， Apabila Abraham mengambil pisau mau menyembelihnya. 这是最后的。 Inilah yang terakhir. 神的使者也说：“不要动手。 Malaikat Tuhan berkata, jangan berbuat apa-apa. ”感谢主哈，亚伯拉罕就奉献的全套做完了。 Jadi syukur kepada Tuhan, Abraham telah melakukan keseluruhannya. 原来神不是要亚伯拉罕把孩子杀掉啊， Padahal Tuhan bukan mau Abraham membunuh anaknya. 因为这是作恶的。 Karena itu ialah perbuatan jahat. 但是亚伯拉罕很单纯，因为神这样要求，他就做了，他就奉献了。 Tetapi Abraham ini dia sangat tulus ikhlas lah. Tuhan suruh dia buat begitu, dia pun ikut. 所以各位弟兄姊妹， Jadi saudara-saudari, 你要我们的一生当中看到神为你预备一些你要的东西。 kamu mahu Tuhan dalam seumur hidup kamu menyediakan apa yang kamu perlukan, 要像亚伯拉罕甘心奉献。 harus seperti Abraham rela membuat persembahan. 你会奉献，你就看见耶和华以勒，神必预备。 Kamu tahu membuat persembahan, kamu akan melihat Tuhan menyediakan. 神没有给你预备，就看看你的奉献甘心乐意吗？ Tuhan tidak sediakan bagi kamu, itu bergantung kepada persembahan kamu itu sukarela atau tidak. 来看哥林多后书， Mari kita lihat 2 Korintus. 哥林多后书第9章2 Korintus pasal 9第7节， ayat 7. 哥林多后书9章7节， 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 个人要随本心所左定的，不要作难，不要勉强，因为奸的乐意的人是神所喜爱的。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8节， Ayat 8. 神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 第7节是甘心乐意的奉献， Ayat 7, membuat persembahan dengan sukarela. 第8节你就看见神必预备， Di ayat 8, kamu akan melihat Tuhan menyediakan. 因为神能将多多的恩惠来去加给你的。 Karena Tuhan dapat memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpahan kepada kamu. 神就为你预备很多很多的恩惠， Tuhan akan sediakan pelbagai kasih karunia kepada engkau. 不是吗？圣经不是很多这样的例子。
Bukankah dalam Alkitab pun banyak sekali contoh sedemikian? 第一个例子啊， Contoh pertama, 大家都知道以利亚 kita semua tahu Elia. 到了这个撒勒法的这个寡妇的家， Dia pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. 剩下他的家里剩下一把面，一点点油， Rumahnya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. 等于说是做了最后一餐呐、 Maksudnya ialah tinggal makanan yang terakhir sudah. 那以利亚到了他的家，竟然跟他要求说：“你先做一个饼来给我吃。 Elia sampai di rumahnya, dia berkata pula, kamu membuat satu roti untuk saya dulu. ”就是说，以利亚要这个撒勒法的寡妇做奉献呐、 Maksudnya ialah Elia mau janda Sarfat ini membuat persembahan. 这是太可恶的。 Ini sesuatu yang sangat mengejikan. 人已经没有饭吃了，你最后的一个晚餐或者是最后一餐，你也要把它夺过来吃。 Jadi orang sudah tiada makanan, lauk terakhirnya itu makanan terakhir pun kau masih mau ambil lagi. 但是以利亚就是奉神的名说：“你先做一个饼给我。” Tetapi Elia itu dalam nama Tuhan memberitahukan, kamu membuat dulu satu roti bagi 以 saya. 利亚说：“如果你先做，你就可以知道你家中的面粉，你那点油不会少。 Ya, Elia berkata, kalau kamu berbuat demikian dulu, kamu akan perasan tepung dan minyak kamu tidak akan kurang. 你又凭什么知道那面粉跟油不会少？ Dengan apanya kamu boleh berkata dengan yakin sekali tepung dan minyak itu tidak pernah habis? 信心啊！ Iman. 撒勒法寡妇就听以利亚的话，就去做饼啊给他吃。 Janda Sarfat ini pun dengar kata Elia dan membuat roti baginya. 那时候啊，饥荒3年， Pada masa itu kelaparan 3 tahun. 他们就这样过日子的。 Begitulah mereka melalui hari-hari itu. 面粉不少，那个油不少， Tepung tidak kurang, minyak tidak kurang. 为什么？ Kenapa? 奉献先做一个饼给以利亚。 Membuat persembahan, membuat dulu satu roti bagi Elia. 还有一个例子啊， Ada lagi satu contoh. 5个饼2条鱼， 5 roti 2 ikan. 你知道是谁的吗？ Kamu tahu siapakah yang miliki itu? 圣经啊，约翰福音书里面提到5个饼2条鱼是一个小孩子的。 Alkitab di kitab Yohanes mengatakan 5 roti dan 2 ikan itu milik seorang budak. 为什么主耶稣竟然把5个饼2条鱼变得那么多，让5000人吃饱？ Mengapakah Tuhan boleh menjadikan 5 roti 2 ikan itu menjadi makanan yang begitu banyak 主耶 sehingga 稣 mengenyangkan 5.000 竟 orang? 然为5000人预备了那么丰富的一餐啊！ Tuhan Yesus telah menyediakan suatu makanan yang begitu banyak dan cukup bagi 5.000 orang. 吃得饱饱的， Semua orang pun makan dengan 还 kenyang. 多出了12篮啊！ Sehingga ada lagi lebihan 12 bakul. 从哪里来的？ Dari mana? 从奉献来的。 Dari persembahan. 如果这个小孩子的5个饼2条鱼不愿意给耶稣， Kalaulah budak ini tidak sanggup memberikan 5 roti 2 ekor ikan ini kepada Tuhan Yesus, 我们看不到神会给我们什么预备。 kita tidak nampak Tuhan akan memberikan persediaan bagi kita. 在教会啊， Di dalam gereja, 我们看到很多的会堂树立起来， kita nampak banyak bangunan gereja yang telah didirikan. 都是因为弟兄姊妹开始奉献，开始努力。 Itu adalah karena saudara-saudari mula membuat persembahan, mula berusaha. 只要有愿意的奉献的心，那后面的神就预备很多再加过来的恩典。 Sekiranya ada hati yang ingin membuat persembahan, kemudiannya Tuhan akan menyediakan pelbagai kasih karunia. 还有一个例子， Ada lagi satu contoh. 主耶稣和彼得去打鱼嘛， Tuhan Yesus dan Petrus pergi menangkap ikan. 因为主耶稣用彼得的船啊， Karena Tuhan Yesus menggunakan perahu Petrus. 圣经说啊，彼得一整夜都打不到鱼。 Alkitab mengatakan Petrus itu semalam-malaman tidak mendapat ikan. 彼得是抓鱼的， Petrus ini seorang nelayan. 这是他的行业， Inilah 这是他 pekerjaannya. 的专业， Inilah 这是他 kepakarannya. 最拿手的、 Sesuatu yang dia paling campen, 最有经验的， paling 但是 berpengalaman. 一整夜都没有。 Tetapi satu malam pun tidak dapat. 主耶稣告诉他说：“你开到水深之处，你就下网。 Tuhan Yesus berkata, kamu nampak di sana airnya dalam, di sanalah kamu melepaskan jala. 水不知道水深的地方下网啊，你比我厉害啊！ Siapa tidak tahu mau melepaskan jala di tempat airnya dalam, kamu lebih hebatkah? 但是彼得听到耶稣的是什么要求？ Tetapi Petrus mendengar apakah permintaan Yesus, 就是你信心的一个顺服。
yaitu suatu ketaatan yang dari iman, 听从主耶稣的吩咐。 mendengarkan perintah Tuhan 所 Yesus. 以彼得说：“好，那就依从你的话，我就下网打鱼了。” Petrus pun mengatakan, oke, baiklah mengikut perkataanmu lah, aku akan tangkap ikan. 那就开船出去水深的地方， Kemudian dia naik perahu lah pergi ke tempat yang air dalam. 他付出力量， Dia mengorbankan tenaga. 他在奉献多一点的时间， Dia mempersembahkan sedikit lagi masa. 他把自己的这个很专业、很有经验的这个面子呢先拿下来， Dia melepaskan dulu air mukanya yang berpengalaman, yang kepakarannya itu dulu. 耶稣是谁啊？ Siapakah Yesus 对 itu? 他来说，当时他认识只不过是个木匠的孩子啊。 Bagi dia masa itu dia cuma kenal ini ialah anak seorang tukang kayu. 但是耶稣说：“你要这样打鱼啊 Tetapi Yesus berkata, kamu harus begini-begini untuk menangkap ikan. ！”主耶稣果然为他预备2条船的大鱼。 Tuhan Yesus menyediakan sejumlah besar ikan sepenuh 2 kapal. 本来一只都没有， Asalnya seekor ikan pun tiada. 但是后来2只船的鱼。 Kemudian ada 2 perahu penuh dengan ikan. 只要你信心顺服依从，就看到神预备。 Asal ada iman dan menuruti, kamu akan nampak Tuhan sediakan. 最后， Akhirnya, 怎么再看到耶和华以勒呢？ bagaimana kita boleh nampak Tuhan menyediakan? 从信仰的一种操练， Daripada latihan iman 让 kepercayaan. 我们这样的信仰的一种生活来去体验耶和华以勒。 Supaya dalam kehidupan iman kepercayaan ini kita dapat merasakan Tuhan menyediakan. 为什么我这么说呢？ Mengapa saya katakan begini? 回到创世纪的22章， Kita kembali ke Kejadian pasal 22. 22章亚伯拉罕和以撒的对话。 Pasal 22 dalam perbualan antara Ishak dan Abraham. 以撒问他爸爸， Ishak tanya bapaknya. 因为他看见了他们有火有刀， Karena dia nampak sudah ada api, sudah ada pisau, 有柴， sudah kayu. 所以他问他爸爸说：“火和柴都有了，那燔祭的羊羔在哪里？” Oleh itu dia tanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? 什么意思？ Apa maksud? 意思说以撒已经是习惯了他爸爸献祭的方式， Maksudnya, Ishak sudah biasa dengan cara bapaknya membuat persembahan. 神就是用他猎场的这种信仰的一种过程的仪式，来去看他的信心。 Tuhan menggunakan upacara iman kepercayaan hari kebiasaannya itu untuk menguji imannya. 对呀、他就是有柴、有刀、有火、有燔祭的羊羔奉献这样来敬拜神的。 Jadi begitulah dia menyembah Tuhan dengan ada api, ada kayu, ada pisau dan ada anak domba. 所以佐证了给我们知道什么呢？亚伯拉罕的生活的信仰生活的习惯， Jadi ini telah menyatakan kebiasaan Abraham dalam kehidupan iman 神就 kepercayaannya. 用这个来让他体会耶和华以勒。 Tuhan menggunakan ini untuk membuat Abraham dapat mengalami Tuhan menyediakan. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari, 我们的信仰生活 hidup iman kepercayaan 是 kita 一个责任， adalah suatu tanggung jawab, 是一个本分。 adalah suatu kewajiban. 你的祷告、 Doa kamu, 读经、 pembacaan Alkitab, 聚会， kebaktian, 好好遵守诫命， memegang perintah-perintah dengan baik. 我们的生活里面就是有这一些的信仰的一种仪式。 Jadi dalam kehidupan kita adalah upacara-upacara iman kepercayaan ini. 你知道吗？ Kamu tahukah? 神试验亚伯拉罕一样的，也要用这些来试验我们，让我们知道耶和华以勒。 Tuhan menguji Abraham dengan cara yang sama. Tuhan juga akan menguji kita dengan cara ini supaya kita dapat melihat Tuhan menyediakan. 接着这样，我们全程的一个生活呢，来去体验到神会给我们预备。 Melalui kehidupan kita yang saleh, kita boleh merasakan Tuhan menyediakan. 除了这个以外， Selain daripada ini, 也给我们看到这个信仰的一种生活是一种教育。 ini juga membuat kita melihat bahwa
kehidupan iman kepercayaan ini adalah suatu pendidikan. 对以撒来说，他已经被教导的。 Terhadap Ishak, dia sudah dididik. 爸爸每次这样的一个奉献献祭，就在他面前树立了一种信仰的榜样。 Bapaknya yang selalu membuat persembahan di depannya itu telah pun mendirikan satu teladan iman kepercayaan baginya. 是他孩子以撒每次看到的。 Anaknya Ishak selalu pun nampak. 奇怪，这一次的献祭为什么就是少了燔祭的羊羔？ Yang herannya, kenapa kali ini saja yang tiada anak domba untuk korban bakaran? 所以他敢敢的就问他爸爸。 Jadi dia beranilah tanya bapaknya. 那他爸爸也用信心教导说，神会预备燔祭的羊羔。 Bapaknya pun dengan iman mengajarnya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan anak domba untuk persembahan itu. 各位弟兄姊妹， Saudara-saudari, 我们现在疫情不容易回到会堂， sekarang dalam keadaan pandemi ini tidak senang mau kembali ke gereja. 这个时候真的很需要在每一个家庭里面的家长、父母带着孩子全家人建立这个信仰。 Dalam masa inilah sangat perlukan ibu bapak membawa satu keluarga untuk mendirikan iman 一 kepercayaan. 起唱诗， Sama-sama nyanyi kidung, 一起祷告， sama-sama berdoa, 一起读经， sama-sama membaca Alkitab, 一起来听道理、 sama-sama mendengar firman, 学道理， mempelajari firman. 这样让我们全家人体验耶和华以乐。 Dengan itu membuat satu keluarga dapat merasakan Tuhan menyediakan. 各位弟兄姊妹， Saudara-saudari, 神有在你的生活上给你预备吗？ adakah Tuhan menyediakan dalam kehidupan kamu? 有耶和华以乐吗？ Adakah Tuhan menyediakan? 三方面， Tiga aspek. 亚伯拉罕 Abraham 从他敬畏神的旅程当中，他感受到耶和华以乐。 daripada perjalanannya yang takut kepada Tuhan itu, dia merasakan Tuhan menyediakan. 第二， Kedua, 从他甘心的奉献，让他体会到神为他预备。 daripada persembahannya yang sukarela itu membuat dia merasakan Tuhan menyediakan. 第三， Ketiga, 信仰的操练， latihan iman 我 kepercayaan. 们列场的信仰的动作， Perbuatan-perbuatan iman kepercayaan dalam kehidupan seharian kita 让我们认识耶和华以乐， membuat kita mengenali Tuhan menyediakan. 神会预备的， Tuhan pasti akan 我 menyediakan. 们要相信。 Kita harus percaya. 愿主祝福。 Semoga Tuhan memberkati. 唱诗 Nyanyi kidung 373首。 373. Menang atas maut.
坐。 Silakan duduk. 我们再跪下来一起祷告。 Kita akan sama-sama sujud berdoa lagi. 我们祷告里继续的为教会的事工发展兴旺代祷。 Dalam doa ini kita teruskan bantu doa bagi kemajuan kerja suci gereja. 还有很多身体欠安的确诊的同龄弟兄姊妹，我们祷告上帮助。 Ada lagi ya ramai seiman saudara-saudari yang kurang sehat dan sudah positif penyakit, kita bantu doa bagi mereka. 也为我们个人的信仰的坚定来去祷告。 Kita juga mendoakan pengukuhan iman kepercayaan masing-masing. 同心跪下祷告。 Sehati sujud berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。 哈利路亚，赞美主，
只要相信，只要相信，在神凡事都能。只要相信，我们感谢主耶稣眷顾带领我们。 Kita syukur atas penjagaan dan pimpinan Tuhan Yesus. 我们这次的聚会就在此结束。 Kebaktian kita pada kali ini berakhir di sini. 我愿主耶稣丰盛的平安恩惠都与大家同在。 Semoga damai sejahtera dan juga kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu diberikan kepada kita semua. 平安散会， Salam damai sejahtera dan jumpa lagi. 哈利路亚。 Haleluya.